Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi di tvsarawak.com. Saya Nadia Nazir. Kita ikuti berita dari Sarawak. Ketua Menteri Komited Tukar Perundangan Diskriminasi Wanita. Kerajaan negeri akan bertindak menukar mana-mana perundangan yang didapati mempunyai diskriminasi jantina khasnya terhadap golongan wanita di Sarawak, tegas Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem. Beliau menggesa rakyat membuat laporan sekiranya mendapati perkara itu wujud kerana baginya diskriminasi tidak sepatutnya terjadi dan persamaan hak sewajarnya dinikmati semua rakyat tidak kira lelaki mahupun wanita. Kerajaan mahu persamaan hak dirasai oleh semua penduduk di negeri ini dan tidak kiralah ia undang-undang persekutuan mahupun negeri dan beliau akan berusaha mengubahnya. Beliau berkata demikian semasa merasmikan sambutan Hari Wanita 2014 peringkat negeri Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching semalam. Adnan menggesa golongan wanita hari ini lebih berani mempamerkan kebolehan dan potensi diri masing-masing. Menyentuh mengenai penglibatan wanita dalam aktiviti sukarela jelasnya, ia merupakan satu amalan kebajikan yang jelas menunjukkan suburnya semangat mahu berkhidmat dan berbakti secara sukarela dalam kalangan penduduk, khasnya para wanita di Sarawak. Mengenai permohonan Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah untuk menaik taraf Biro Wanita menjadi sebuah jabatan di Kementerian Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, beliau bersetuju dan akan membincangkan perkara tersebut bersama Setiausaha Kerajaan Negeri untuk menjayakannya. Lebih 5,000 peserta menghadiri majlis tersebut dan menyaksikan Adnan melancarkan buku Sarawak Women in Volunteerism, Caring Hearts, Touching Lives. Turut diadakan penyampaian 5 anugerah iaitu Anugerah Datuk Patinggi Laila Taib, Anugerah Ketua Menteri Kepimpinan, Usahawan Wanita, Penggiat Sosial Wanita dan Pertubuhan Wanita Cemerlang serta Expo dan Showcase Wanita dalam Kesukarelaan Wanita. Kementerian Pelancongan dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Bintulu dan Pejabat Residen Bintulu serta sokongan masyarakat tempatan meletakkan Bintulu sebagai destinasi menarik untuk dikunjungi pelancong. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg berkata, pada tahun lalu dan awal tahun ini, Bintulu menerima pelawat bukan sahaja melalui kapal terbang tetapi melalui kapal pelayaran Star Cruise yang mengunjungi Sarawak. Difahamkan mereka yang mengendalikan pelayaran itu akan meneruskan sekali lagi pelayaran ke Bintulu. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual juruhebah radio Cats FM, DJ Faz dalam siaran luar konti Cats FM di tapak lapangan terbang lama Bintulu sempena Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo Bintulu ke-10. Beliau mengumumkan tahun depan 2015 menjadi Pesta Malaysia di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan serta mengesyorkan kepada menterinya Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz supaya festival ini dikembangkan dalam skala lebih besar. Industri lada telah menyumbangkan pendapatan ekspor negara sebanyak RM273.3 juta Malaysia pada 2013 dan menunjukkan peningkatan sebanyak 11.6% berbanding RM245 juta Malaysia pada 2012. Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Datuk Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, di samping itu, kuantiti ekspor lada dalam negara ini juga meningkat pada 2013 sebanyak 14.3% kepada 12,015 tan berbanding 10,588 tan pada 2012. Sektor ini dipelopori pekebun kecil sekaligus dapat menyumbang kepada peningkatan taraf hidup terutama yang berada di kawasan luar bandar. Unggah yang juga ahli Parlimen Betong berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penyampaian Anugerah Lembaga Lada Malaysia sempena Hari Inovasi 2014 di Hotel Sri Simanggang, Sri Aman semalam.
Pada majlis itu, seramai 28 kaki tangan MPB menerima anugerah perkhidmatan cemerlang dengan 86 orang menerima anugerah perkhidmatan setia bagi kategori emas bagi mereka yang berkhidmat selama 30 tahun dan kategori platinum bagi mereka yang berkhidmat selama 35 tahun. Kerajaan turut menyedia dokumen dasar komuniti negara pada tahun 2011 hingga 2020 bagi memantapkan lagi pembangunan industri komoditi negara ini. Kerajaan mensasarkan industri lada bagi pendapatan ekspor menjelang tahun 2020 adalah 650 juta ringgit. Kementerian akan terus komited memperluas tanaman lada kepada 20,110 hektar dengan sasaran pengeluaran lada negara mencecah 42,000 tan menjelang 2020. Masyarakat harus meluang masa 2 kali seminggu untuk beriadah, bersukan dan bersenam bagi menjamin kesihatan tidak terjejas. Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir, Ripin Lamat berkata, kebanyakan rakyat Malaysia ketika ini menghidap pelbagai penyakit tidak berjangkit dan ia dapat dielak melalui amalan gaya hidup sihat. Penyakit tidak berjangkit tidak memerlukan vektor atau perantaraan. Sebaliknya, ia berpunca daripada cara hidup dan pola pemakanan kita. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pelancaran kem kesihatan I1 Sihat 2014 di Sekolah Kebangsaan Senadin semalam. Antara contoh NCD adalah kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung, kanser paru-paru, penyakit buah pinggang dan sebagainya. Jika kita lihat kepada penyakit ini, semua penyakit itu disebabkan gaya pemakanan tidak sihat, manakala gaya hidup tidak sihat banyak berpunca daripada amalan merokok. Ripin berkata ia dapat dikawal dengan melakukan senaman dan bersukan, mengamal pemakanan seimbang dan sihat serta melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala dan tetap. Beliau turut memuji program anjuran Pejabat Kesihatan Bahagian Miri itu bagi menyedarkan masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian. Berikut pula adalah berita Malaysia. Datuk Seri Najib Tun Razak membuat penegasan pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-69 dengan mengajak dunia mengambil pendekatan berbeza bagi menumpaskan ekstremis dan golongan militan ketika wujud peningkatan ancaman puak yang memperjuangkan penubuhan negara Islam secara salah. Perdana Menteri menegaskan tindakan perlu diambil bukan setakat memerangi golongan ekstremis terbabit, malahan mematahkan ideologi jahat mereka yang mengaitkannya dengan ajaran dan perjuangan agama. Najib turut memperbetulkan pemahaman dengan menjelaskan perjuangan menentang ekstremisme bukannya mengenai pertembungan Kristian dengan Islam atau antara orang Islam dengan Yahudi, tetapi antara kesederhanaan dan ekstremis yang muncul dalam semua agama. Sehubungan itu, pemahaman ajaran Islam sebenar perlu disebar luas. Islam mengasaskan prinsip keamanan, toleransi dan saling menghormati seperti digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Malaysia bersedia berkongsi pengalaman dalam menghapuskan ekstremisme, memastikan keamanan negara dengan penduduknya yang berbilang kaum dan agama dapat hidup bersama dengan harmoni dan makmur dan membuktikan Islam bukan sahaja berjaya malah memacu kemajuan dan pembangunan dalam masyarakat yang majmuk. Masyarakat antarabangsa juga perlu mengusahakan kaedah politik berbeza kerana kemunculan puak militan merupakan petanda kegagalan politik. Urus tadbir lemah di negara bergolak dan konflik masih membara antara golongan Sunni dan Syiah. Malaysia menggesa semua pihak supaya mengelak daripada melakukan tindakan yang hanya akan menyebabkan konflik di Syria, Iraq, Libya dan Palestin berlarutan serta mengakibatkan keganasan dan pencabulan hak asasi manusia berterusan. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman berkata, adalah penting semua pihak terbabit menyelesaikan dan mencari pendamaian secara aman bagi menamatkan konflik demi rakyat di negara yang dilanda krisis seperti Palestin, Libya, Iraq dan Syria. Malangnya, isu Palestin dan nasib rakyat Palestin masih gagal diselesaikan. Semua perlu bekerja keras bagi memastikan gencatan senjata kekal.
Malaysia berharap kedua-dua pihak akan mematuhi perjanjian dengan bertenang bagi mengelak sebarang tindakan provokasi. Masyarakat antarabangsa perlu berusaha membawa mereka yang melanggar undang-undang antarabangsa, undang-undang hak asasi manusia antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa di Palestin. Hasil karya 14 artis yang menguasai dunia seni Malaysia akan dipamerkan di Melbourne, Australia dari 1 hingga 12 Oktober. Discover Malaysian Art 2014 akan dirasmikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Datuk Dr. Wong Lai Sam di Space at Collins. Presiden Persatuan Seni Lukis Pulau Pinang, Cheng Hak Teng, merupakan kurator pameran yang diadakan buat kali kedua. Martrade mempromosikan hasil karya seni Malaysia sebagai ekspor dan menempa kejayaan di Melbourne tahun lepas apabila kebanyakan hasil seni yang dipamerkan dibeli oleh pengumpul seni dari Australia selepas melihat hasil seni Malaysia buat kali pertama. Sasaran kehadiran 28 juta pelancong ke Malaysia tahun ini diyakini tercapai walaupun negara berdepan dengan beberapa insiden termasuk serangan pengganas di Sabah dan tragedi membabitkan pesawat Malaysia Airlines. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Abdul Ghaffar A. Tambi berkata, keyakinan terbabit berdasarkan pertumbuhan pasaran dari beberapa negara Asia dan Timur Tengah yang sedikit sebanyak mengimbangkan kehadiran pelancong ke negara ini selepas pasaran dari China, Taiwan dan Sri Lanka terjejas. Antara negara yang menyumbangkan peningkatan jumlah pelancong adalah Turki sebanyak 62%, Bangladesh 57%, Korea Selatan 40% dan Sepanyol 39%. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan sambutan Hari Pelancongan Sedunia 2014 di Mall of Medini semalam. Beberapa usaha dilakukan kementerian bagi memulihkan pasaran yang perlahan termasuk menggiatkan aktiviti promosi pelancongan yang dibantu pegawai di 44 pejabat tourism Malaysia di luar negara. Abdul Ghaffar berkata kementerian juga kini giat melakukan promosi khususnya di China dengan memenuhi jemputan Republik berkenaan. Sekarang kita bersama berita dunia. Bekas gunung berapi, rabung dan jurang yang dalam ditemui di dasar laut di selatan Lautan Hindi oleh pakar yang membuat pemetaan di kawasan batuan di dasar laut sebagai usaha mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang Mac lalu. Biro Keselamatan Pengangkutan Australia menyiarkan 3 keping gambar 3 dimensi semalam pendedahan buat pertama kali butiran dasar laut yang menjadi tumpuan pencarian pesawat itu. ATSB berkata pengenalan ciri-ciri muka bumi tersebut akan membantu dalam melaksanakan fasa pencarian dasar laut untuk pesawat Boeing 777 itu yang dijangka bermula pada bulan depan. Kawasan itu yang dipercayai menjadi lokasi terakhir pesawat tersebut terhempas merupakan sebuah kawasan terpencil dan sebahagian besarnya masih belum diterokai di mana tinjauan dasar laut secara intensif perlu dilakukan sebelum siasatan di bawah air boleh dimulakan. Menurut ATSB, kawasan pencarian MH370 di Australia Barat itu menemukan pergerakan kerak bumi daripada bekas tapak gunung berapi, rabung yang setinggi 300 meter dan jurang yang mempunyai kedalaman sehingga 1,400 meter berbanding dengan kawasan lantai dasar laut. Australia berikrar untuk melakukan segala yang termampu bagi mencari pesawat MH370 yang membawa 239 orang penumpang, kebanyakannya rakyat Cina yang hilang sewaktu ia dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing. Presiden Palestin Mahmud Abbas menuntut Israel menghentikan penjajahan ke atas bumi Palestin dan pembentukan negara Palestin dilaksanakan dengan segera di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau pada masa yang sama menuduh Israel melakukan jenayah penghapusan kaum di Gaza dan akan mengemukakan dakwaan rejim Zionis melakukan jenayah perang di Mahkamah Jenayah Antarabangsa.
merujuk kepada perang antara pergerakan Hamas dan Israel yang mengorbankan 2,140 penduduk Palestin baru-baru ini. Abbas bagaimanapun tidak menetapkan tarikh akhir bagi penubuhan negara Palestin, namun pembantu beliau membayangkan tarikh yang sesuai adalah 2017. Menyifatkan serangan Israel pada Julai dan Ogos lalu sebagai penghapusan etnik, Abbas dan rakyat Palestin tidak akan melupakan dan memaafkan, juga tidak akan membenarkan penjenayah perang terlepas dari hukuman. Kerajaan Myanmar didakwa merancang untuk memberi hak kewarganegaraan kepada kira-kira 1.1 juta penduduk Islam Rohingya di negara itu dengan syarat mereka menerima ketetapan pengelasan etnik atau bakal ditahan. Menurut sumber, rancangan berkenaan turut menyatakan pihak berkuasa Rakhine diarah untuk menyediakan kem-kem penempatan sementara bagi mengenal pasti penduduk Rohingya yang enggan mendaftar sebagai kaum Bengali dan tidak memiliki dokumen pengenalan diri yang lengkap. Rancangan tersebut merupakan salah satu cara yang digunakan bagi mewujudkan keamanan serta menamatkan konflik yang sudah berlarutan bertahun-tahun lamanya. Sikap jemaah haji Malaysia yang sentiasa berdisiplin dan mengikuti peraturan semasa mengerjakan ibadah haji mendapat pujian daripada Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais. Abdul Rahman yang juga pengerusi Fatwa Majlis Ulama Arab Saudi turut memuji pengurusan jemaah haji Malaysia oleh tabung haji. Beliau berkata demikian kepada 5 wakil media Malaysia yang diketuai oleh pengurus ibadah haji Mekah Syahrul Azam Norzeli yang membuat kunjungan hormat ke atas beliau di pejabatnya di Masjidil Haram selepas solat Jumaat. Pentadbiran Masjidil Haram memulakan program menterjemah khutbah Jumaat ke dalam 4 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Perancis dan Urdu pada Mac lepas berdasarkan jumlah jemaah paling ramai dalam keempat-empat bahasa itu. Sama-sama kita ikuti berita sukan. Kontingen negara baru meraih emas ketiga setelah tamasya Sukan Asia ke-17 di Incheon, Korea Selatan memasuki hari ke-8 menerusi acara skuash berpasukan wanita. Skuash berpasukan wanita menepati ramalan apabila menundukkan India 2-0 dalam perlawanan akhir yang berlangsung di Euromall Squash Courts pada hari Sabtu. Delia Arnold beraksi cemerlang menundukkan Anaka Alan Kamoni 11-9, 12-10 dan 11-2 sebelum Datuk Nicole David, Ratu Squash Negara yang juga pemain nombor 1 dunia melengkapkan kemenangan dengan menewaskan Deepika Rebecca Palikal 11-7, 11-6 dan 11-3. Malangnya pasukan skuash lelaki gagal meraih emas acara berpasukan apabila tewas kepada India 0-2. Muhammad Azlan Iskandar yang kembali beraksi selepas 2 tahun bersara bagaimanapun gagal menyekat kehebatan Harinder Pal Singh Sandhu pada perlawanan pembukaan dengan keputusan 8-11, 5-11, 11-8 dan 4-11. Perseorangan wanita negara Ong Beng Hee yang diheret ke perlawanan 5 set bagaimanapun gagal menyamakan kedudukan apabila beliau juga tewas dengan Saurav Ghosal. Beng Hee tewas 11-6, 7-1, 6-11, 14-12 dan 9-11. Juara Ironman 12 kali, Cameron Brown dari New Zealand gagal menepati ramalan selaku pilihan utama pada kejohanan Ironman Triathlon Langkawi 2014 hari ini apabila terpaksa menarik diri daripada meneruskan perlumbaan itu berikutan masalah alahan selepas terkena obor-obor. Brown 42 terpaksa menarik diri ketika disiplin berbasikal selepas menamatkan saingan disiplin renang yang bermula pada pukul 7 pagi tadi. Patrick Nilsson 23 dari Sweden yang julung kalinya menyertai kejohanan Ironman Langkawi mengungguli kategori profesional lelaki dengan catatan masa 8 jam 41 minit dan 53 saat sekaligus membolehkannya membawa pulang wang tunai $8,000. Sebanyak
Sebanyak 1,398 atlet dari 58 negara bersaing pada edisi ke-12 Kejohanan Ironman Langkawi 2014 yang berlangsung semalam bagi mencari 40 peserta terbaik untuk melayakkan diri ke Kejohanan Ironman Dunia di Kona, Hawaii tahun depan. Kejohanan itu membabitkan 3 disiplin iaitu berenang sejauh 3.8 km, berbasikal 180 km dan berlari sejauh 42.2 km yang menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah $40,000. Harapan peminat badminton untuk melihat pertarungan dua jagoan dunia, Datuk Lee Chong Wei dan Lin Dan di separuh akhir semakin cerah selepas kedua-duanya mara ke suku akhir Sukan Asia ke-17 di Gymnasium Gyeyang semalam. Beraksi pada Sukan Asia terakhir, Chong Wei melayakkan diri ke suku akhir selepas menyingkirkan P. Kashyap dari India 21-12, 21-11. Kemenangan tersebut akan mempertemukan pemain nombor 1 dunia itu dengan perseorangan utama Vietnam, Nguyen Thanh Minh yang menumpaskan Mustafa Ihsan Maulana dari Indonesia 21-9, 21-13. Lin Dan pula dipaksa berhempas pulas sebelum menyingkirkan pencabar dari Hong Kong, Hu Yun 21-16, 22-20. Juara dunia 5 kali itu bagaimanapun perlu berdepan halangan sukar jaguh Jepun Kenichi Tago untuk mencari tiket separuh akhir. Tago, pilihan ketiga, dipaksa berhempas pulas untuk menumpaskan Su Zhenhao dari Taiwan 21-11, 15-21, 21-16. Kali terakhir dua seteru tradisi itu bertemu adalah dalam perlawanan akhir Kejohanan Dunia tahun lalu di mana Lin Dan merangkul gelaran buat kali kelima selepas Chong Wei menarik diri akibat kecederaan. Chong Wei juga tewas kepada Lin Dan dalam dua perebutan pingat emas Sukan Olimpik iaitu di Beijing 2008 dan London 2012. Thailand mempertahankan kejuaraan pada Kejohanan Futsal Persekutuan Bola Sepak ASEAN 2014 apabila menumpaskan Australia 6-0 di Stadium Melawati semalam. Dengan kemenangan itu, Thailand sekarang bergelar juara 10 kali. Thailand yang dibimbing jurulatih Victor Hermans Jacobus terus menguasai permainan apabila Piyapan Ratana membuka jaringan pada minit ke-6 sebelum Jetsara Chudech menambah satu lagi gol 1 minit kemudian. Pada babak kedua, Piyapan membuat asakan pada minit ke-24 untuk menyumbat gol ketiga dan 5 minit kemudian Wan Lop Pansomsua menjaringkan gol keempat untuk Thailand. Ketua pasukan Thailand, Kogla Laka, menambah gol kelima pada minit ke-34 sebelum Sorasak Punjanggrit melengkapkan gol ke-6 untuk Thailand pada minit ke-40. Hermans Jacobus berkata beliau berpuas hati dengan semangat berpasukan yang ditunjukkan oleh anak-anak buahnya semasa kejohanan itu dan berharap mereka akan terus meningkatkan mutu permainan. Pasukan Vietnam pula menduduki tangga ketiga selepas menewaskan Indonesia 5-3. Sekian dulu untuk berita hari ini. Saya Nadia Nazir dari tvsarawak.com. Salam sejahtera.